dzal jalali wal ikram. Tu dia bacaan dia. Pendek tuan-tuan. Yang Nabi ajar ni pendek-pendek. Dia tak perlu panjang tapi betul. Usah ulang balik ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa dia? Istighfar 3 kali. Astaghfirullah. Astagfirullah. Astagfirullah. Pendek. Allahumma antas salam wa minkas salam. Terus saja. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya. Yang selalu kita baca Allahumma antas salam wa minkas salam. Fahayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darussalam tabarakta. Itu bacaan ketika masuk ke Masjid Haram Mekah melalui pintu babis salam. Dia kena bezakan tuan-tuan ya. Jadi kalau kita dah terbiasa pun kita betulkan ya, kerana yang biasa tak mesti betul ya, tapi kita betulkan yang biasa tu ya. Maknanya kita dah tahu Nabi baca macam tu, kita ikut. Jangan tukar tempat duduk lagi ya. Sebut apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali baca ya. Biasakan tuan-tuan. Paling kurang untuk subuh dan maghrib, paling kurang ya. Kalau mungkin zuhur, asar, isyak tu tak sempat, tak apalah, paling kurang 3 kali baca kan ya. Sebahagian orang baca 7 kali, tapi baca 10 kali tu komplit ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali, lepas tu baru tuan-tuan tukar kedudukan daripada tasyahud awal atau tasyahud akhir, nak bersila ke, nak melunjur ke, jangan terus tukar ya. Bendanya simple aja. Boleh buat tak tuan-tuan? Boleh buat insya-Allah ya. Nanti zuhur kita mula ya, kita mula berubahlah. Ini untuk solat fardu saja. Untuk solat sunat tak apa ya. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Senang kan? Senang je. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu. Ringkas je tuan-tuan, sekejap je. Yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lepas habis 10, tuan-tuan tukarlah, nak bersila ke, nak mengundur balik ke, nak ke depan ke, kena biasakan. Amalan-amalan ringkas yang Nabi amal kita kena biasakan. Ya. Kemudian Ustaz kongsi satu doa yang Nabi tak tinggal pada waktu subuh, yang kita baca sendiri, bukan imam baca ya, kita baca sendiri. Cuma imam boleh baca, kalau tengok makmum terlupa, imam boleh ingatkan. Ya Allah, apa dia tuan-tuan? Doa pagi selepas subuh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Yang pertama, Allahumma inni as'aluka, ya Allah aku mohon kepada kamu ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, warizqan thayyiban, rezeki yang baik. Ya, selalu kita doa rezeki yang luas, yang melimpah ruah, yang apa. Nabi punya doa senang aja. Rezeki yang thayyiban, rizqan thayyiban, dia merangkumi semua. Wasi'an mubarakan tu semua dah rangkum dah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyiban, ya, rezeki yang baik, maknanya luas, yang berkat, yang melimpah ruah tu semua rezeki thayyiban. Yang ketiga, wa amalan mutaqabbalan, ya, ilmu apanya, amalan yang Allah terima. Ulang 3 je tuan-tuan ya. Ni ada rakaman tu tuan-tuan tengok, ada rakaman tadi ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, yang pertama. Yang kedua, rizqan thayyiban. Yang ketiga, wa amalan mutaqabbalan. Ya, ulang boleh tuan-tuan ya, supaya bila kita ulang dia lekat nanti. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Clear tuan-tuan ya. Paling kurang kita dapat ilmu baru ya. Kalau yang dah tahu, amalkan terus, ajar pada kawan-kawan. Kalau yang belum ya, kita amalkan insya-Allah ya. Kita betulkan yang biasa ya, yang biasa-biasa kita kurang tepat, kita betulkan. Dan bila dah betul, kita biasakan dia pula ya. Ini Datuk Fadilah Khamsah selalu sebut. Tapi Ustaz bagi konten dia bagi prinsip, Ustaz bagi konten dia ya. Okey, ada soalan apa tentang zikir tadi tuan-tuan? Tak ada apa kan, mudah aja, boleh amal insya-Allah. Boleh ya. Kemudian tuan-tuan, waktu antara azan dengan iqamah tuan-tuan jangan buang masa.
Ya, sebab Ustaz tengok tadi tuan-tuan berborak, ya, update status sayang tuan-tuan. Ya, dalam hadis yang sahih Nabi kata, la yuraddu du'a bainal azan wal iqamah, atau la yuraddu du'a bainal azanaini. Jangan, ya, maknanya jangan buang masa tuan-tuan. La yuraddu du'a, tidak ditolak doa yang dipohon apa dia? Bainal azan, antara azan wal iqamah. Jadi bila lepas azan kita jawab, lepas jawab azan tuan-tuan buat apa? Ya, tuan-tuan solat sunat. Ya, macam tadi qabliyah subuh, ataupun kita panggil solat sunat fajar dia panggil. Nanti orang perempuan tanya balik, yang mana satu ni Ustaz? Solat qabliyah subuh ke solat sunat fajar? Namanya berbeza tetapi solatnya sama. Boleh faham ya? Kalau ada ustaz datang dia kata solat sunat qabliyah subuh, betul. Kalau dia kata solat sunat rawatib sebelum subuh pun betul. Kalau dia kata solat raka'atul fajri, betul. Solat sunat fajar pun betul. 4 nama benda yang sama. Ya, lepas je habis azan, lepas habis azan biasa kita selawat. Allahumma salli ala Muhammad paling kurang. Ya, Nabi anjurkan, ada hadis dalam riwayat Imam Tirmizi, lepas pada azan kita selawat dulu, lepas tu baru Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Kena biasakan tuan-tuan. Ya, Ustaz dah pernah sebut tapi mungkin tuan-tuan lupa, kita biasakan balik. Lepas habis itu kita pun angkat takbir solat sunat tahiyatul masjid. Kalau tuan-tuan baru masuk, tuan-tuan belum tahiyatul masjid, tak payah niat tahiyatul masjid, niat aja qabliyah subuh, ya. Kerana solat tahiyatul masjid adalah solat yang dibuat sebaik saja masuk masjid. Walaupun kita tak niatkan secara khusus, tuan-tuan angkat takbir Allah, macam Ustaz tadi masuk lambat dah, Allahu Akbar, niat qabliyah subuh atau 2 rakaat fajar, ya, ataupun solat sunat fajar, ataupun rawatib. Sebab rawatib adalah solat sunat yang mengiringi solat fardu. Rawatib ada 2, satu rawatib qabliyah sebelum, satu lagi rawatib ba'diyah. Itu dia. Ya, jadi kalau orang tanya kita apakah solat sunat rawatib? Solat sunat yang mengiringi solat fardu yang telah ditetapkan. Ya, qabliyah subuh 2 rakaat, qabliyah zuhur boleh 2, 4 afdal, ba'diyah zuhur boleh 2, 4 afdal. Ya, jadi kalau nak betul-betul buat, qabliyah subuh 2, qabliyah zuhur 4, ba'diyah zuhur 4. Ya, asal dia tak ada muakkad. Asal tak payah, tuan-tuan relax je, ya. Tak payah masuk masjid, tahiyatul masjid saja. Qabliyah dan ba'diyah tak ada tuan-tuan, ya. Maknanya kalau nak buat qabliyah tak salah, Nabi pernah buat, tetapi Nabi buat sekali untuk menunjukkan nak buat tak salah, tetapi meninggalkannya lebih utama. Kerana waktu tu waktu kita angkat tangan doa je tuan-tuan. Kemudian qabliyah maghrib tak muakkad, ba'diyah maghrib muakkad 2 rakaat, ya. Kemudian qabliyah isyak tak muakkad, ba'diyah isyak yang muakkad 4. Ustaz ulang balik, qabliyah subuh 2, qabliyah zuhur berapa tadi? 4, afdal, ya, afdal. Ba'diyah zuhur 4. Asal ada rawatib tak? Ya, asal dia tidak muakkadah. Mana tidak dia muakkadah ni maknanya highly recommended. Dia tak recommended, tak payah. Ya, masuk masjid terus aja tahiyatul masjid. Maghrib yang muakkad qabliyah ke ba'diyah? Ba'diyah. Berapa rakaat? 2, ya. Isyak qabliyah tak muakkadah, ba'diyah isyak 4 rakaat. Inilah dipanggil solat sunat rawatib. Ada rawatib qabliyah sebelum, ada rawatib ba'diyah. Cuma untuk subuh, tadi kita subuh, ya, dikenali juga rawatib qabliyah dengan raka'atul fajri, 2 rakaat fajar, ataupun orang panggil solat sunat fajar, sama. Solat sunat fajar 2 rakaat fajar, ya. Solat sunat rawatib qabliyah, ya, ataupun qabliyah subuh. Nama berbeza tapi benda yang sama. Ada soalan? Tuan-tuan okey? Apa dia? Macam mana? Nanti dulu, jangan campur tuan-tuan. Ya, kita fokus saja. Sebab nanti kalau Ustaz sebut 5, tuan-tuan tak ingat nanti. Ustaz sebut satu-satu je. Ya, insya-Allah besok kita sambung. Pasal besok kuliah subuh orang yang sama juga. Ya. Ustaz juga yang bagi, sebab ganti yang minggu kedua dulu. Ya, Ustaz tak ada di Malaysia, jadi kita ganti besok insya-Allah. Sebab besok Ahad minggu kelima. Dia rare tuan-tuan, rare. Minggu kelima ni dia rare, ya. Jadi besok insya-Allah
Ya, kita sambung lagi benda-benda. Kalau tuan-tuan ada soalan, tuan-tuan boleh tanya. Ya, boleh WhatsApp ataupun bagi pada jawatan kuasa, nanti esok kita sambung, boleh ya. Okey tuan-tuan. Jadi bila tuan-tuan masuk macam ustaz tadi, ustaz masuk lambat, ustaz baru sampai. Bila masuk, ya, ustaz nak tahiyatul masjid. Tapi mana lebih utama, tahiyatul masjid atau qabliyah subuh? Qabliyah subuh. Jadi ustaz pun masuk, Allahu akbar, niat qabliyah subuh ataupun solat sunat fajar. Dapat tak tahiyatul masjid? Dapat. Kerana mana-mana solat yang dibuat sebaik saja masuk masjid, walaupun niat qabliyah subuh, walaupun niat fajar, tetapi dia sudah terangkum tahiyatul masjid. Nampak tak tuan-tuan? Bagaimana 2 rakaat dia merangkumi. Kalau tuan-tuan buat tahiyatul masjid, kemudian buat qabliyah subuh, dia tak salah. Tapi tuan-tuan tak ikut SOP. Ya, dia tak salah. Dia tidak kata berdosa ke, ya. Kita kata buat benda yang Nabi tak suka, bukan, ya. Kita buat sebab tak ikut macam Nabi buat. Yang terbaik yang Nabi buat tuan-tuan, ataupun yang Nabi suruh, ya. Tuan-tuan kena ingat, yang terbaik yang Nabi suruh ataupun yang Nabi buat, ya. Jadi maknanya dalam bab tadi, oleh kerana Nabi hanya anjurkan buat 2 rakaat saja, jadi tak perlu sebut tahiyatul masjid, sebut saja qabliyah subuh, tetapi sudah terangkum tahiyatul masjid. Zuhur pun sama nanti, ya. Bila tuan-tuan masuk masjid, waktu azan, kalau tuan-tuan masuk sebelum azan, ada tak tahiyatul masjid? Adalah, ya, sebab sebelum azan. Tetapi sebelum azan zuhur, waktu tu waktu duha. Sebelum azan zuhur, macam semalam, ya, sebelum waktu Jumaat ada duha, tuan-tuan masuk masjid, azan pukul 1, ya, tuan-tuan masuk masjid 12.30. Jadi bila tuan-tuan masuk masjid, tak payah niat tahiyatul masjid, tuan-tuan terus niat duha. Dapat duha, pada masa yang sama dapat juga tahiyatul masjid. Susah ke tuan-tuan? Datuk, susah ke tu? Senang kan? Ya, nak cakap senang tu payah, ya. Okey, tuan-tuan okey? Ada soalan? Ya, soalan. Tak ada. Okey, ya. Alhamdulillah tuan-tuan. Jadi bila dah faham, kena aman. Mengajar orang pandai senang tuan-tuan. Dia tak banyak soalan. Ya, itu yang best tu, ya. Cuma kalau tuan-tuan ada soalan, tanya, tak ada hal. Kalau orang perempuan malu nak tanya, boleh tulis, nanti boleh hantar ke ustaz. Okey, clear lah. Itulah yang ustaz nak sampaikan pada hari ni. Nombor 2 tuan-tuan, ya. Kalau ada orang sembahyang, ada tengah orang sembahyang, ya, macam tadilah ustaz masuk lambat. Jadi ustaz lambat tadi, ya, nak habiskan qabliyah subuh tu. Jadi kebetulan di depan ustaz tu ada kosong. Jadi orang sebelah dia nak pergi, dia nak lintas depan ustaz, tak boleh. Ya, sebab, ya, dalam hadis yang sahih Nabi sebut, kalaulah orang yang melintas di depan orang yang sedang solat tahu kesalahan yang dia buat tu betapa besarnya, dia akan sanggup berdiri, ya, untuk tidak melintas selama 40. Ya, disebut arba'in, ya. Para ulama khilaf 40 waktu ke, 40 hari ke, 40 tahun ke, tapi yang pasti 40. Maknanya dia tak akan melintas depan orang yang sedang solat. Jangan tuan-tuan, ya. Besar dia punya kesalahan dia. Kecuali kita solat berjamaah. Kerana solat berjamaah, kita punya kita panggil sutrah. Sutrah ni maknanya sesuatu yang kita letak depan kita. Sebab tu bila kita tuan-tuan sembahyang, tuan-tuan cari dinding ni, jadi orang tak boleh cross depan tuan-tuan. Cari tiang dan sebagainya, atau letak sesuatu. Macam kita dah ada garis ni maknanya, ya, dia punya jarak antara kita dengan tempat sujud. Jadi jangan langkah depan orang. Kecuali kita sembahyang berjamaah. Sembahyang berjamaah, sutrah kita sutrah imam. Sutratul makmum, sutratul imam. Ya, sebab tu dalam hadis Nabi sebut, "Idza shalla ahadukum, ya, falyusalli ila sutrah." Ya, atau kama qala Rasul, Nabi sebut, apabila seseorang itu sembahyang, maka hendaklah dia sembahyang menghadap ke sutrah. Ya, paling kurang sutrah kita garis ni, supaya orang tak melintas depan kita. Kalau ada orang melintas, kita boleh tahan. Kita boleh tahan orang tu, ya. Dan orang pula kalau kita tahan, kena tahulah dia tengah sembahyang. Kadang-kadang orang tak perasan, ya. Ustaz pernah kita sembahyang, dia nak lalu, bila kita tahan, dia salamnya kita pula, tuan-tuan. Ya, ini hari ini dalam sejarah ni, tuan-tuan, ya. Dia salam pula sebab dia tak faham. Tak apalah, ya. Kita tengah sembahyang, dia lalu, kita pun tahan, dia salamnya kita, ya. Jadi jangan salam pula. Maknanya dia sebab kadang-kadang kita berjalan, kita tak perasan,
Ya, jadi bila dia tahan tu mana oh kita tahu. Ya, jadi jangan melintah dulu. Jangan melintah depan orang yang solat. Tetapi kalau kita solat berjamaah, katalah kita batal wuduk, boleh tak kita lalu di depan? Ya sah, tak ada masalah. Kerana bila kita ramai-ramai berjamaah, sembahyang secara berjamaah, sutrah kita ialah imam. Yang tak boleh langkah depan imam. Langkah depan makmum boleh, tak ada masalah. Ada hadis riwayat Ibnu Abbas. Ya, Ibnu Abbas masa Nabi sedang mengimamkan solat, ya, di Mina, sebahagian kata di Arafah, ya. Jadi dia masa tu Abdullah bin Abbas ni budak muda, umurnya dalam 13 tahun. Ketika Nabi wafat, dia baru berusia 13 tahun, belum akil balik. Jadi pada waktu tu dia ikut haji. Dia ikut haji di Mekah, ya, dia daripada Madinah datang buat haji di Mekah bersama dengan Nabi. Jadi dia pada waktu tu nak cari tempat kosong, ya, dia dengan unta, anak unta, dia naik anak unta tu, dia lalu depan orang yang sedang solat. Ya, dan perbuatan itu tidak ditegur oleh sesiapa pun, hatta Nabi pun tak tegur. Maknanya kalau solat berjamaah kita boleh ada keperluan, contoh batal wuduk ke, ya, ataupun apa sajalah yang menyebabkan kita tak boleh teruskan solat, kita kena keluar nak ambil wuduk, tak ada masalah, boleh. Ya, kita boleh lalu depan orang yang sedang solat. Tetapi kalau solat individu tak boleh, tuan-tuan. Ya, carilah, pusinglah jauh sikit. Terutama tuan-tuan yang duduk saf pertama. Ya, kadang-kadang kita nak balik, ya, tapi ada makmum yang masbuk di belakang. Jadi kena jaga-jaga. Jangan lintah depan dia. Carilah ruang. Tunggulah kejap, tuan-tuan. Ya, boleh ya? Okey, selesai. Jadi hari ini Ustaz nak kongsi satu ayat daripada surah Ali Imran. Ya, Ali Imran, ya. Kalau Quran bercetak muka surat berapa tu? Muka surat 68, ya. Quran bercetak muka surat 68. Kalau tuan-tuan pakai apps Quran, surah Ali Imran ayat 144. Cerita tentang kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau nak cerita Palestin, semua ustaz cerita Palestin. Ya, jadi kita cerita pasal kematian juga hari ni, ya. Jadi kematian, tetapi kematian baginda Nabi, kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebabkan Saidina Umar, ya, menjadi apa kita panggil, dia tak boleh terima Nabi wafat. Ya, pasal pada pandangan Saidina Umar Ibnul Khattab, selagi orang munafik masih berada di Al-Madinah Al-Munawwarah, masih ada munafik atas muka bumi, maka Nabi tak boleh diwafatkan. Ini pandangan, ni salah faham dia. Ya, dia punya misunderstanding. Dia ingatkan selagi munafik ni ada, geng-geng Abdullah bin Ubay, ya, geng kepada siapa kita panggil, ya, apa ni, Abdullah bin Ubay ni ada, maka Nabi tak boleh wafat. Ya, sebenarnya bila sampai waktu Nabi akan wafat. Ya, jadi bila Nabi wafat dia tak boleh terima. Malah dia kata siapa yang kata Muhammad tu wafat, ya, maka ni pedang aku akan hukum dia. Tetapi beliau telah ditenangkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Mari kita baca ayatnya. Biasa kita baca ayat ni, tetapi kadang-kadang kita tidak mengetahui, ya, ayat ni boleh dibaca waktu bila, tuan-tuan. Mari kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat 144. Wa ma Muhammadun illa rasul. Wa ma, dan tidaklah, ma di situ makna penafian, ya. Wa ma, dan tidaklah Muhammad itu illa melainkan rasulun, seorang rasul. Maknanya nak bagi tahu ini cara kaedah orang Arab sebut. Maksudnya tak lain tak bukan, Muhammad Rasulullah itu adalah seorang rasul, bukan nabi saja, dia rasul. Ya. Jadi kalau orang kata, nah, Quran kata dia rasul, kalau dia rasul automatik dia nabi lah. Sebab tidak ada rasul, ya, yang menjadi rasul melainkan dia jadi nabi dulu. Jadi nabi dan rasul. Kemudian qad khalat min qablihi rusul, ya. Qad, sesungguhnya, khalat, telah berlalu. Maknanya Nabi Muhammad ni yang terakhir. Ya. Kalau kita tengok pada 25 rasul, ya, golongan rasul yang disebut oleh Ibnu Hibban, ya, dalam hadisnya dalam Sahih Ibnu Hibban, begitu juga disebut, ya, oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, ya. Nak bagi tahu bahawasanya jumlah nabi ada 124,000. Tetapi yang disebut, ya, nama rasul dalam Quran ada 25. Kalau nabi ada 26 dalam Quran. Ya, contoh biasa duk sebut kan, 25 rasul, 25 nabi. Nanti dulu, ya. Nabi ada lebih disebut dalam Quran. Kerana dalam Quran ada disebut nama Uzair. Pada ayat yang ke-30 surah At-Taubah, surah yang ke-9 ada sebut, ya, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Ada perkataan Uzair. Uzair itu seorang nabi, dia bukan rasul. Jadi kalau orang kata dalam Quran ada 25 nabi, tak tepatlah.
bukan 25, 26. Ya, selain daripada Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yaqub, Yusuf, Ayub, sampailah Nabi Isa, Nabi Muhammad, ada 25 betul. Tetapi ada cerita-cerita Nabi dan Nabi-Nabi lain dalam Quran. Cuma yang disebut namanya macam Khidir, Nabi Khidir disebut dalam Quran, ya, Khidir, ya, ataupun Khadir disebut namanya dalam peristiwa dengan Nabi Musa alaihissalam, betul, ya. Cerita Nabi Yusha' bin Nun pun ada dalam Quran, tetapi namanya tak disebut, lafaznya tak sebut. Tetapi nama Nabi yang disebut secara jelas, kisahnya dia ditidurkan selama 100 tahun. Kalau orang tanya kita, ada tak Nabi ditidurkan selama 100 tahun? Ada. Kemudian dibangkitkan balik, namanya Uzair. Ada cerita dalam surah Al-Baqarah, dan ada juga namanya disebut dalam surah At-Taubah ayat yang ke-30 ada. Jadi Ibnu Hibban kata pada malam, ya, Nabi mengimamkan solat di Baitul Maqdis ketika Nabi Mi'raj Isra', ya, daripada Mekah ke Baitul Maqdis. Nabi mengimamkan solat sunat di Masjid Al-Aqsa sebelum Nabi diangkat ke langit, sebelum Mi'raj. Ya, Nabi mengimamkan 124,000 nabi. Di kalangan 124,000 nabi itu ada 300 lebih rasul. Ya, sebab rasul ni ada bilangannya khilaf di kalangan ulama. Khilaf tu maknanya ada perselisihan pendapat. Ada kata 300 lebih sikit, ada kata 313, ada kata 311, ada kata 315. Yang pasti lebih 300 sudah. Tapi Nabi 124,000, ya. Dan ada malaikat 70,000 yang menjadi makmum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Nabi ni nabi akhir zaman, nabi dan rasul terakhir. La nabiyya aw rasula, ya, ba'di, maknanya ba'da Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tak ada nabi rasul dah, ya. Jadi oleh kerana itu maka benarlah, ya, ayat 144 sebut qad khalat min qablihi rusul, telah berlalu, telah hidup, ya, telah melaksanakan tugasan mereka dan telah wafat min qablihi, sebelum baginda Nabi Muhammad, ya, rusul. Maknanya kalau rasul dia singular, satu. Kalau rasul dia jamak, ramai, ya. Jadi nabi-nabi dan rasul yang terdahulu sebelum Nabi Muhammad semua sudah berlalu, semua dah wafat kecuali satu aja, Isa alaihissalam, kerana ada mission yang belum siap lagi, ya. Kemudian, ya, ayat ni dibaca oleh Abu Bakar ketika melihat Saidina Umar dalam keadaan tak boleh terima hakikat. Ya, dia mengamuk, ya, pegang pedang. Siapa yang berani dengan Umar ni, tuan-tuan? Jadi Umar antara orang yang direspek, ya, adalah Abu Bakar. Dia bila Nabi tak ada, Abu Bakar lah yang menenangkan dia. Jadi ketika Abu Bakar diberitahu Nabi wafat, sebab Abu Bakar dia tak duduk di downtown Madinah. Abu Bakar dia berkahwin dengan seorang perempuan, ya, di Sanoh. Sanoh tu nama tempat di luar daripada Madinah, mana di pinggir Madinah tu. Madinah pada zaman Nabi sebesar kawasan Masjid Nabawi sekarang. Masjid Nabawi tu, ya, bangunan dia dan ada compound dia kan, yang ada hydraulic umbrella tu. Kawasan compound, ya, Masjid Nabawi tu, itulah Madinah pada zaman Nabi. Besar tu aja Madinah, ya. Quba berada di luar Madinah. Quba tu luar Madinah. Uhud berada di luar Madinah. Sebab itu mereka yang syahid dalam perang Uhud tidak dibawa untuk dikebumikan di Baqi', tak kebumi ke Baqi'. Ya, sedangkan Baqi' tu dekat Masjid Nabawi. Ya, sebab itu ketika 70 orang sahabat Nabi syahid dalam perang Uhud, 70 orang kena bunuh. Saidina Hamzah, ya, kemudian Hanzalah, ya, kemudian Abdullah bin Jahash, ya, bapa kepada Jabir, Abdullah bin Amr, bapa kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, bapa kepada Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, ada 70 semua yang syahid, tuan-tuan. 70 yang syahid ni ada keluarganya datang ambil jenazah nak bawa balik ke Baqi'. Nabi larang. Nabi kata oleh kerana mereka wafat di Bukit Uhud, kaki Bukit Uhud, dikebumikan di Bukit Uhud. Sebab apa? Sebab Bukit Uhud pada zaman Nabi di luar Madinah. Jadi kalau orang meninggal di Bukit Uhud, kebumi di Bukit Uhud. Ya, melainkan mereka yang duduk dalam Madinah pada masa itu, tuan-tuan, ya, kebumi di Baqi'. Nanti kita cerita tentang Baqi' sikit, ya. Kita habiskan dulu cerita Abu Bakar tadi. Jadi bila Umar tak boleh terima kewafatan Nabi, ya, dia mengamuk. Abu Bakar pula baru dapat maklumat, ya, maklumat bagi tahu kata Nabi wafat. Bekerja Abu Bakar, ya, untuk pergi ke rumah Nabi.
Bila Abu Bakar sampai lalu kawasan rumah Nabi dekat masjid, dia dengar Umar ya sedang mengamuk. Jadi ya, keutamaan dia masuk rumah Nabi dulu. Ya, pasal cerita utama Nabi wafat. Maka dia pun masuk dalam rumah ya, dan kita tahu dia bagi salam, dia masuk, dia tak minta izin pun. Kerana rumah itu adalah rumah Aisyah. Jadi kaedah dia apa tuan-tuan? Kita sebagai mak bapak, kalau kita nak masuk rumah anak, kita bagi salam je, tak payah minta izin. Pasal rumah anak adalah rumah kita. Sebab tu kalau bapak nak pakai kereta anak, bapak pakai Proton, anak pakai Merc. Ya, dia minta kunci je. Mat, kunci. Minta je tuan-tuan. Ya, tak payah minta izin. Ya, minta kunci je tuan-tuan. Ya, sebab harta anak harta kita tuan-tuan. Ya, harta kita dan nanti akan jadi harta anak juga. Sebab bila kita wafat, kita meninggal, ya, siapa yang akan mewarisi harta kita? Antaranya anak kita lah. Ya, anak kita pun ya, harta dia kita punya tuan-tuan. Ya, walaupun tak ada nama kita atas geran. Ya, jangan bimbang tuan-tuan. Ya, sebab tu Abu Bakar tak minta izin masuk rumah. Kalau Umar nak masuk rumah Aisyah, dia kita minta izin. Pasal rumah Aisyah tu, Aisyah bukan anak dia. Kalau Umar nak masuk rumah Hafsah, dia kena minta izin, tak perlu sebab tu anak dia. Jadi Abu Bakar pun bagi salam masuk. Abu Bakar pun melihat jenazah yang sedang ya berada di atas tempat perbaringan, tempat Nabi lah. Bila dibuka melihat ya, Abu Bakar telah menutup kelopak mata Nabi, sebab mata Nabi masih terbuka ya. Dalam Ibnu Katsir ya, dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah sebut Abu Bakar yang tutupkan ya, kemudian tutup balik dengan kain sehingga menyebabkan semua yang berada di rumah tersebut menangis. Maknanya confirm ya, Nabi telah wafat. Setelah selesai, Abu Bakar keluar menenangkan Sayyidina Umar. Bila tengok Umar tak tenang lagi, Abu Bakar telah membaca ayat 144. Ni ayat ni. Wa ma Muhammadun illa rasul, tidaklah Muhammad itu melainkan dia seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul, telah berlalu, telah wafat sebelum baginda Nabi rasul-rasul terdahulu melainkan Nabi Isa. Afa immata, apakah maka jika Muhammad itu mati, wafat ya, au qutila ataupun dibunuh, in qalabtum ala aqabikum, kamu akan berpaling pada agama, maknanya murtad. Takkanlah bila Nabi wafat, bila Nabi dibunuh, kamu akan murtad. Kata Sayyidina Umar selepas Abu Bakar habis baca ayat ni ya, ayat ni aku hafal. Ka'annani lam asma' hazil ayah abadan, seolah-olah aku tak pernah dengar ayat ni. Maknanya apa tuan-tuan? Maknanya ayat-ayat Quran ni memang kadang-kadang kita baca betul, tapi kita tak tengok maknanya. Kadang-kadang kita terlepas pandang ya. Jadi Sayyidina Umar tidak menyedari ayat ini merupakan dalil atau isyarat bahawasanya Nabi memang sampai waktu, sampai ajal Nabi akan wafat. Walaupun golongan munafik masih ramai, masih berkeliaran, tak ada masalah tuan-tuan. Bila sampai ajal Nabi, Nabi akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan disambung lagi ayat, wa may yanqalib ala aqibaihi, sesiapa yang berpaling daripada agamanya, maknanya sesiapa yang murtad, yang keluar pada Islam ya, yang tak boleh terima hakikat, falan yadurrallaha syai'a, maka sedikit pun dia tak boleh bagi mudarat kepada Allah. Maknanya apa tuan-tuan? Dalam hidup kita ni, Allah ni ghaniyun anil alamin. Allah ni salah satu sifatnya ghaniyun, maha kaya ya, berbanding dengan seluruh alam. Maknanya Allah tidak berhajat pada kita. Kalau kita sembahyang pun Allah tak untung, kalau kita kufur kafir pun Allah tak untung, tak rugi Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan. Maknanya kalau kita buat baik untuk kita ya, maknanya siapa-siapa buat baik, kebaikan tu balik pada dia. Tapi kalau siapa buat jahat, kejahatan tu kembali pada dia juga ya. Dia tidak memberi mudarat atau manfaat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada tuan-tuan. Sebab Allah ni ghaniyun, Allah tidak berhajat kepada hamba, tak perlu ya. Tetapi hamba lah yang berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Sebab tu Allah kata aku ya yang ghani, sedangkan hamba-hamba adalah fuqara. Wa antum fuqara, ana ghaniyun wa antum fuqara ya. Kalau kita pula sebut, kita kata nahnu fuqara wa huwa ghaniyun, kita semua ni fakir, berhajat pada Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan Allah itu maha kaya ya.
Jadi kalau kita engkar, kalau kita murtad daripada agama, sedikit pun tidak memberi mudarat kepada Allah. Wa sayajzillahu syakirin, dan Allah akan bagi balasan, ya, jazak, pahala, balasan, ya, ataupun hukuman kepada orang-orang yang bersyukur. Mana kalau dia orang syukur, dia dapat pahala. Ya, Allah tambah lagi. Sebab formula untuk dapat lebih, tuan-tuan kena syukur. Kerana dalam surah Ibrahim, ya, apa Allah kata? La in syakartum la azidannakum. Sesungguhnya jika kamu syukur, ya, maka aku akan tambah nikmat. La in syakartum, jika kamu syukur, ya, la in syakartum la azidannakum, pasti aku akan tambah nikmatku kepada kamu. Wala in kafartum, tetapi jika kamu kufur, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azab hukuman aku adalah berat, adalah hebat, tuan-tuan, ya. Okey, tuan-tuan, ya, kita cerita Omar macam mana. Bila Omar dengar ayat ni, dia macam tadilah Ustaz sebut, ya, dia kata aku dah tahu, aku hafal, sebab Omar ni hafal Quran macam Abu Bakar juga. Tetapi dia kata seolah-olah macam aku tak pernah dengar ayat ni. Maknanya dia tak perasan ayat ni merupakan isyarat bahawasanya Nabi juga sampai waktu akan wafat, tuan-tuan, ya. Okey, kita pindah sikit cerita tentang Omar pula, tuan-tuan, ya. Kalau kita tengok dalam Sahih Muslim, tuan-tuan, ya, ada satu hadis cerita tentang doa Saidina Umar. Ya, Umar doa untuk minta supaya dia mati syahid. Ya, dia minta mati syahid seperti mana orang Palestin lah, tuan-tuan. Ya, Ustaz sebutlah sikit, ya. Mereka ni memang syahid tu, tuan-tuan, main kat bibir je, tuan-tuan. Ya, kita tengok doktor-doktor pakar pun yang datang, even, ya, Palestinian yang duduk di Britain, duduk di apa kita panggil di Europe, mereka duduk di Amerika datang, tuan-tuan, ya. Bila mereka datang, mereka duduk sebab mereka tahu mak bapak mereka, datuk nenek mereka orang Palestin. Ya, orang Jenin, ya, orang Gaza, ya, orang apa kita panggil, ya, kawasan-kawasan. Sebab Gaza ni dia, tuan-tuan jangan salah, ya, tuan-tuan, sebab Ustaz ada dengar orang beritahu, dia kata Masjid Aqsa, ya, Masjid Aqsa dibom, Masjid Aqsa di, tuan-tuan jangan salah, ya. Sebab Masjid Aqsa duduk di tebing barat. Ya, kalau Palestin ni, tuan-tuan, ya, ini tebing barat, ini Gaza. Dia terpisah oleh tembok. Jadi yang disebut sebagai Masjid Aqsa itu duduk di Jerusalem, ataupun kita panggil Baitul Maqdis. Baitul Maqdis duduk di tebing barat. Tebing barat tu berada sebelah Jordan, ya. Yang kita sebut Gaza yang sedang perang ni, tuan-tuan, war zone ni, dia duduk di Gaza ni, duduk di sebelah Mesir. Beza, tuan-tuan, ya. Masjid Aqsa tak duduk kat Gaza. Masjid Aqsa duduk di tebing barat. Jadi kalau kita pergi ke Palestin, kita tak pergi Palestin daripada Mesir, tak pergi, tuan-tuan. Kita pergi Palestin daripada Jordan, ya. Kita berhenti di Amman, kita masuk border, masuk Palestin, masuk Masjid Aqsa. Daripada border Amman nak pergi ke apa kita panggil border Palestin tu 45 minit je dengan bas. Daripada border nak naik atas pergi Masjid Aqsa yang jaraknya 800 meter di atas paras laut, lebih kurang 45 minit lagi. Mana sejam setengah lebih kurang daripada Amman. Tak jauh, tuan-tuan, dekat. Tapi kalau tuan-tuan daripada Gaza tak boleh masuk ke Masjid Aqsa, tak boleh. Ya. Tapi tak ada masalah, di mana-mana pun, ya, orang Palestin yang diserang, yang dizalimi, kita sokong, kita pertahankan, kita bantu, kita doa, tuan-tuan, ya. Tadi imam kita Ustaz Muiz pun ada doa dalam kunut tadi, ya, ada sikit, ya, kunut nazilah, ya, untuk supaya mudah-mudahan, ya, dibantu, kita kata. Cuma banyak orang tanya, pasal apa Allah tak tolong lagi? Ya, Allah dah tolong, tuan-tuan, tapi maknanya belum lagi sampai ke tahap, ya, orang Islam kita kata diberi kemenangan mutlak, belum lagi. Ya, tapi maksudnya kalau nak kira lah, tuan-tuan, lama Gaza tu hancur. Tuan-tuan tahu, tuan-tuan ingat Gaza ni besar, tuan-tuan. Gaza ni besar bandar Melaka. Bukan besar negeri Melaka, tuan-tuan, ya. Mana kalau Melaka tu kita kata seluruh Melaka tu berapa juta penduduk? Lebih kurang 1 juta penduduk. Gaza ada 2.4 juta. 2.4, antara tempat paling padat di dunia, tuan-tuan. Ya, 2.4 juta. Sebesar bandar Melaka saja. Sebesar bandar Melaka, tak besar, tuan-tuan. Ya, cuba tuan-tuan bayang dengan hospital, dengan sekolah, dengan apa semua di situ. Ustaz tak nak cerita detail sebab ustaz lain dah sebut, ya. Kita fokus saja kepada Saidina Umar Ibn Khattab. Antara doa yang Umar minta mati syahid.
Ya, Ustaz hafal doanya tuan-tuan. Allahumma inni as'aluka. Tadi kita doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Tadi doa kita, ya. Sekarang ni kita doa Sayyidina Umar pula. Allahumma inni as'aluka syahadatan fi sabilik. Allahumma, wahai Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu supaya diberikan mati syahid pada jalanmu. Diminta tuan-tuan. Ya, diminta syahadatan fi sabilik. Yang kedua, ya, wa wafatan, dan aku mohon supaya diberikan kewafatan fi biladi rasulik, di bumi nabimu. Mana dia minta dua tuan-tuan, mati syahid, dan mati syahid tak mesti dalam perang, ya. Sebab Khalid bin Al-Walid pun tak mati dalam perang, walaupun peperangan yang dia pergi itu berpuluh peperangan dia pergi tuan-tuan, ya. Mungkin beratus peperangan dia pergi, ya, lebih daripada orang biasa kita kata. Jadi ketua pula tuan-tuan. Luka-luka pada tubuhnya ketika jenazahnya dimandikan tak kurang daripada 70 bekas luka. Kena pedang, kena panah, kena tombak sebagainya tuan-tuan. Tapi tak mati syahid. Ya. Begitu juga Umar. Umar juga tidak mati syahid dalam peperangan. Sama ada Badar, Uhud, Khandaq dan sebagainya. Tetapi Umar syahid kerana dibunuh oleh seorang lelaki yang berasal daripada Parsi tuan-tuan. Ya, beliau bernama Fairuz. Jadi ada seorang lelaki, ya, nama Fairuz. Beliau ini adalah tukang besi, tukang kayu, dan juga beliau ni pandai mengukir-ngukir ni, pandai memahat. Ya, dia memang ada kemahiran, ya. Dan tuan-tuan tahu kan apa sebab, ya, beliau bunuh Umar? Antara sebab dia bunuh Umar tu adalah kerana dia rasa Umar tak bayar gaji yang cukup kepada dia. Isu gaji tuan-tuan. Isu gaji, ya. Maknanya apa tuan-tuan? Ya, kita akan cerita detail. Ni Ibnu Katsir, Ustaz nukilkan saja daripada Ibnu Katsir. Jadi Fairuz ni ataupun dipanggil sebagai Abu Lu'lu'ah. Gelaran dia Abu Lu'lu'ah. Beliau orang Parsi, ya, agamanya Majusi, sembah api asal dia. Tetapi dalam satu peperangan beliau dah ditangkap, dia kena tangkap. Bila dia kena tangkap, ya, dia telah dibawa pergi ke Byzantine Empire. Maknanya dibawa oleh Roman soldier, oleh tentera Rom, dibawa pergi ke negeri Syam sana. Ya, bila kita sebut Byzantine Empire, mungkin negeri Syam, mungkin Turki, mungkin juga Mesir. Ini semua adalah disebut sebagai Byzantine Empire ataupun kita panggil Rom Timur. Ya, Empire Rom Timur. Ya, sebab Rom ada dua. Satu Rom di sebelah Itali, Rom Itali, satu lagi Rom di sebelah Istanbul, ataupun dulu kita panggil Konstantinopel tuan-tuan. Itu sejarah. Ya, kalau tuan-tuan ingat, Ustaz pernah bawa peta dalam kelas kita satu kuliah subuh di sini. Ya, kalau tuan-tuan ingat bolehlah tengok balik video tu. Ya, kita ada sebut pendetilan tentang Rom dan Parsi tuan-tuan, ya. Jadi apabila beliau dicolik, ya, oleh orang Rom, maka dia duduk di Rom lah, dan dia bertukar agama daripada Majusi jadi Kristian. Sebab tuan-tuan tahu orang Nasrani ni dipaksa orang masuk agama dia. Seperti mana ketika mereka menyerang Cordoba, ya, orang Islam dipaksa masuk Kristian. Ya, dipaksa tuan-tuan, dipaksa minum arak, makan babi. Ya, kita tahu dah, ya, memang dia paksa. Ya. Tetapi bila orang Islam menang, orang Islam tak paksa orang masuk Islam. Ni beza tuan-tuan. Ya, sebab itu ketika Baitul Maqdis jatuh di tangan orang Kristian, ya, pada tahun 1099 tuan-tuan, ya. Maknanya pada tahun 1099, ya, awal abad yang ke-11. Pada masa itu apa yang berlaku? Yang berlaku ialah jatuh kerajaan Saljuk. Kerajaan Saljuk ni kerajaan orang Islam. Tuan-tuan tahu tak apa sebab antara kerajaan Saljuk ni diserang oleh orang Kristian? Kerana tuan-tuan, pada zaman Sayyidina Umar bagi kebebasan. Orang Kristian, orang Yahudi nak duduk di masjid, nak duduk di Baitul Maqdis, duduklah, tak ada masalah. Ya, dan mereka boleh beriman ataupun, ya, boleh beragama dengan agama mereka. Keselamatan mereka akan dijaga, ya. Harta benda mereka akan dijamin keselamatannya oleh tentera Islam. Maknanya keadilan itu berlaku tuan-tuan, ya. Jadi orang bukan Islam selesa duduk bawah negara umat Islam. Ya, memanglah mereka kena bayar kharaj, cukai tanah, mereka kena bayar jizyah, cukai kepala, memang. Tapi mereka rasa selamat, ya, elok duduk. Tetapi apabila kerajaan Saljuk naik, ya, sebelum kejatuhan tahun 1099 tu, mereka tak benarkan orang Kristian untuk beribadah dalam gereja yang duduk dalam the old city of Jerusalem. Tak boleh tuan-tuan. Kita sebagai pemimpin Islam, walaupun kita majoriti kat Malaysia ni, kita tahu agama Hindu tu salah.
Agama Kristian, agama lain ni semua salah tuan-tuan. Ya, sebab agama yang betul satu je, innad dina indallahil Islam. Ya, al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam tinggi, tak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Tetapi kita kena benarkan kebebasan beragama, kena bagi. Ketika kerajaan Saljuk tidak memberikan kebebasan kepada orang Kristian Nasrani, ya, maka tentera salib datang tuan-tuan, tentera salib datang. Ya, the Crusaders, tentera salib datang, mereka berjaya mengalahkan orang Islam di Baitul Maqdis. Orang Islam kena bunuh tuan-tuan. Ya, pada tahun 1099. Ya, sedangkan sebelum ni Saidina Umar dah bebaskan Masjid Aqsa. Tunggu 88 tahun lagi lepas tu baru datang seorang raja berbangsa Kurdi. Ya, seorang raja, ya, yang dia ni beragama dia Muslim Sunni. Namanya Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Barulah dia datang tuan-tuan. Ya, pada tahun, ya, kita kata 1187, mana 88 tahun selepas jatuhnya Baitul Maqdis, dibebaskan kali kedua. Ya, diberi kebebasan kepada orang Kristian, orang Yahudi untuk beribadah secara agama mereka. Maknanya kembali seperti mana zaman Umar balik tuan-tuan. Jadi maknanya bila orang Islam buat, ya, perkara yang tidak adil tuan-tuan, maka macam tadilah Allah bagi kekuatan pada musuh untuk mengalahkan umat Islam. Ini terbukti dalam sejarah tuan-tuan. Ya, sebab itu Sopronius adalah ketua agama Kristian di Old City of Jerusalem. Ketika mana, ya, dia baca kitab dia tuan-tuan, ketika mana dia berbincang dengan dia punya penasihat-penasihat, ya, mereka pun cerita ketua orang Islam ni Umar Ibn Khattab, dia pun cerita Umar ni begini, ya. Dia kata kalau begitulah sifat Umar, kita kena jemput dia datang, kita bagi kunci kota Jerusalem kepada Saidina Umar tuan-tuan. Memang betul tuan-tuan, seperti mana dia diberitahu tentang Umar, macam itulah bila dia tengok Umar datang. Ya, sebiji sama tuan-tuan. Sebab tu dia sanggup serahkan kota Baitul Maqdis kepada Umar. Tetapi, ya, tentera salib, ya, menyerang, ya, kerajaan Saljuk yang tidak melakukan keadilan kepada rakyat di bawahnya tuan-tuan. Jadi maknanya isu keadilan sama tuan-tuan, ya. Sebab tu balik pada cerita Umar tadi, Umar telah dibunuh oleh seorang lelaki namanya Fairuz atau Abu Lulu'ah yang asalnya agama Majusi, masuk agama Kristian. Beliau bekerja dengan seorang sahabat Nabi namanya Al-Mughirah bin Syu'bah. Al-Mughirah bin Syu'bah siapa tuan-tuan? Beliau orang Taif dan beliau seorang sahabat Nabi yang hebat tuan-tuan. Pernah jadi gubernur, ya, di mana kita panggil, pernah jadi gubernur di Kufah. Ya, kita pun dah pernah cerita, ya, kisah Mughirah bin Syu'bah, ya, dituduh melakukan zina kerana perempuan yang dia kahwin muka sebiji macam perempuan jahat tuan-tuan. Perempuan tu perempuan jahat, ya, namanya adalah Ummu Jamil. Ummu Jamil ni pula memang suka ke Mughirah ni, ya. Tetapi Mughirah tak layanlah orang perempuan jahat. Nak buat apa jadi isteri tuan-tuan perempuan jahat, ya. Jadi dia telah berkahwin dengan seorang perempuan lain yang mukanya macam muka Ummu Jamil tu. Jadi fitnah lah tuan-tuan. Ya, maknanya artis minat dengan dia tak minat ke artis tu. Kahwin dengan orang biasa, muka yang orang biasa tu macam artis lagi. Memang nak cari pasal lah tuan-tuan. Ya, sebab tu dia kena fitnah. Ya, yang fitnah pun para sahabat Nabi, kerana para sahabat Nabi melihat, ya, perempuan tu sebiji macam perempuan jahat tadi. Ya, jadi dua-dua tak salah. Ini kita panggil adalah fitnah tuan-tuan. Ya, fitnatul ifk, maknanya ni cerita, ya, cerita, nak kata cerita palsu pun tak boleh, ya, sebab cerita benar. Ya, tetapi masing-masing dengan pendapat yang berbeza-beza, ada khilaf di kalangan ulama tuan-tuan, sahabat Nabi, ya. Dan kita tahu dua-dua pihak, ya, terlibat dalam fitnah tadi. Maknanya dua-dua pihak tak salah. Ya, kerana mereka bercakap berdasar pada apa yang mereka tengok. Ya, tetapi macam tadilah sudah tercatat dalam sejarah. Jadi hadis riwayat Al-Mughirah bin Syu'bah dan Abi Bakrah yang menuduh semuanya diterima pakai, tak ada isu tuan-tuan. Ya, sikit lagi tuan-tuan sebelum kita tamat. Jadi Fairuz ni tuan-tuan, beliau ni tukang besi, memang pandai buat besi. Buat barang-barang apa ni, apa kita panggil, pedang sebagainya. Beliau juga seorang tukang kayu, pandai buat macam-macam perabot. Ya, beliau juga seorang pemahat, memang hebat. Jadi Mughirah bin Syu'bah bagi dia gaji 2 dirham satu hari. 2 dirham satu hari mana sebulan 60 dirham. Ya, sebab sebulan 30 hari kali 2 60 dirham. 60 dirham tu kecil lah tuan-tuan. Sebab dia ni pekerja mahir. Ya, dia pekerja mahir, dia dapat 60 dirham satu hari. Maka dia telah minta dinaikkan gaji dia.
Jadi bos dia Al-Mughirah pergi jumpa dengan Umar. Maknanya tuan-tuan, zaman tu ya, dia dah ada minimal wage, dah ada dah tuan-tuan. Dah ada dah zaman tu ya, gaji minimum dah ada dah. Umar ni kita tahu, zaman Umar ya, mereka yang terlibat dalam perang dia tak dapat ghanimah lagi. Pasal mereka telah diberi gaji bulanan. Ya. Jadi gaji bulanan ni menyebabkan mereka tak boleh menerima ghanimah. Mana tanah kalau dirampas, mereka tak boleh dapat. Bukan macam zaman Nabi, dah beza dah tuan-tuan. Okey ya. Jadi bila Al-Mughirah datang jumpa Umar, dia minta dinaikkan gaji. Jadi Umar bila bincang balik, dia kata macam nilah, kita naikkan gaji daripada 60 ya dirham satu bulan menjadi 100 dirham, naik 40 dirham. 1 dirham berapa sekarang tuan-tuan? 1 dirham ni 1 keping duit perak, lebih kurang RM30 lah kita letak. Dia boleh naik turun macam harga emas juga. Jadi maknanya kali je lah ya. Jadi daripada 60 jadi 100. Malam tu dia naikkan gajinya tuan-tuan. Pagi besok masa subuh dia bunuhnya Umar. Ya, maknanya dia tak puas hati tuan-tuan, tak cukup. Jadi tuan-tuan, kalau kita jadi bos, kalau kita jadi toke ya, kita jadi tuan, kalau orang bawahan kita minta naik gaji, consider tuan-tuan. Ya, tidak akan dibunuhnya kita tuan-tuan. Ya, macam Umar kita kata ya. Walaupun ustaz sebut ni lawak tuan-tuan, tapi kena ambil kira. Ya, sebab itu Umar ni tuan-tuan ya, bila cuma macam tadi, maknanya Umar naikkan gaji, cuma Umar naikkan gaji tu dia rasa tak cukup. Maksudnya kena ada pendetilan lagi, kena ada satu badan, satu jawatan kuasa yang menilai balik berapa sebenarnya keperluan kaki tangan kerajaan ni berapa tuan-tuan, kaki tangan swasta ni berapa. Kena ada kajian balik tuan-tuan, seperti mana Umar. Sebab tu Umar selalu beringatkan para sahabat, ya cuba tengok ya. Tetapi macam tadilah ya, kerana yang dinaikkan gaji tu tak cukup, dia rasa bukan 100, mungkin 200 dia nak. Jadi pagi tu dia telah datang menyamar sebagai orang Islam, masuk dalam Masjid Nabawi, ditikamnya Umar. Dan kita tahu Umar 6 tempat pada tubuh dia, sebagai riwayat kata 3 ya, pada bawah perut dia tuan-tuan ya, dekat kemaluan tu ya. Jadi bila dia kena tuan-tuan, kita tahu ya, Abu Lulu'ah ditangkap, dan Abu Lulu'ah ni dibunuh diri. Dia tahu kalau dia kena tangkap lagi teruk nanti ya. Jadi pada waktu Umar dibunuh ya, Umar ditikam, pada masa tu Umar minta Abdul Rahman bin Auf untuk mengimamkan solat ya. Okey, kita ringkas je tuan-tuan sebab dah hujung perbincangan kita. Yang berlaku ialah para sahabat nak tahu ya, teruk mana keadaan Sayyidina Umar. Jadi ada sahabat yang datang bawa nabis. Nabis ini ya adalah minuman rendaman buah-buahan. Kalau kita kata asir tu jus buah-buahan diperah. Tapi yang ini hasil rendaman. Maknanya malam tu kita letak buah anggur ke buah apa tuan-tuan, dia dah basuh bersih-bersih ya, kemudian kita rendam dalam air untuk 1 malam. Besok pagi kita minum airnya. Pun ada khasiat dia tuan-tuan, dia panggil nabis. Bila dibagi Umar minum nabis, maka keluar daripada perut dia balik. Yang diminum tu keluar balik. Maknanya teruk dah tuan-tuan Sayyidina Umar ni ya, 6 tikaman kena. Kemudian orang try lagi, kita bagi minum susu pula. Umar pun minum susu ya, minum susu, apa yang diminum keluar balik tuan-tuan. Maka para sahabat kata mungkin Umar ni dah berada di hujung hidup dia, maknanya dah sakaratul maut tuan-tuan. Memang akhirnya Umar meninggal. Tetapi nak bagi tahu tuan-tuan, doa Sayyidina Umar tu Allah makbulkan. Pasal dia minta syahid, dia dapat syahid ya. Sebab itu ketika Umar hampir meninggal dunia, datang seorang budak lelaki. Budak lelaki kata, untunglah engkau Umar. Dia kata, untunglah engkau ya Amirul Mukminin, untunglah engkau. Kerana yang pertama engkau sahabat Nabi, jumpa dengan Nabi yang pertama. Yang kedua engkau jadi pemimpin. Dah jadi pemimpin engkau adil pula. Ya, Umar pun aminkan. Umar kata mudah-mudahan ya yang kau cakap tu betul dan aku ditempatkan di tempat yang paling tinggi bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ketika Umar hampir wafat, Umar minta anak dia Abdullah bin Umar pergi jumpa dengan Aisyah. Pasal Aisyah sebelah Raudah je rumah dia. Di bilik Aisyah sudah ada jenazah Nabi dan jenazah Abu Bakar ya. Tetapi tuan-tuan, kalau nak kira, Umar tak boleh masuk kat situ. Pasal rumah Aisyah ni kecil, bilik dia kecil. Tetapi ada satu peristiwa yang berlaku sebelum Umar dibunuh ya. Kerana rumah sebelah daripada Aisyah itu rumah Saudah binti Zam'ah, isteri Nabi yang kedua. Isteri Nabi pertama Khadijah. Khadijah meninggal, Nabi kahwin dengan Saudah, seorang janda. Lepas tu baru kahwin dengan Aisyah. Sebelum Saudah meninggal, Saudah telah hibahkan bilik dia kepada Aisyah.
dihibah. Dia rumah sebelah-sebelah tuan-tuan, dia kembar, rumah berkembar lah. Jadi beliau telah bagi hibahkan rumah dia kepada Aisyah. Sebab itu rumah Aisyah jadi besar. Maknanya boleh menempatkan, asalnya 2 kubur, sekarang boleh masuk 4 kubur. Ya, 2 sudah terisi, Nabi dan Abu Bakar. 1 lagi, Umar pun minta Abdullah pergi jumpa dengan Ummul Mukminin, tanya dia, kalau Umar wafat, boleh tak dikebumikan di rumah tu? Aisyah kata, semua orang tahu aku nak kebumikan diri aku kat sini nanti bila aku wafat. Mana dia nak duduk sebelah Nabi dan sebelah bapa dia Abu Bakar. Tapi kerana khalifah dah minta, aku kena mengalah. Mana dia mengalah tuan-tuan? Ya, bagi laluan kepada Umar, ya. Dan kita tahu bila Umar meninggal, Umar dikebumikan di situ. Ada 1 lagi kosong. Riwayat Imam At-Tirmizi bagi tahu yang 1 lagi itu adalah tempat kubur siapa tuan-tuan? Sayyidina Isa alaihissalam. Maknanya Nabi Allah Isa akan dikebumikan di situ. Maknanya Isa juga akan wafat, ya. Sebab itu Abdul Rahman bin Auf yang pernah di-offer untuk dikebumikan di situ, dia tak nak tuan-tuan. Sebab dia kata aku tak layak. Yang kedua siapa lagi tuan-tuan? Ya, Sayyidina Umar, ya, Umar bin Abdul Aziz. Maknanya cicit kepada Sayyidina Umar pun di-offer, pun dia kata dia tak layak. Dan akhirnya kita tahu, ya, nanti ya Nabi Allah Isa alaihissalam yang akan dikebumikan di sebelah Sayyidina Umar, sama dengan Abu Bakar dan Nabi SAW, tuan-tuan. Ya, jadi maknanya kesimpulan apa kita boleh buat tuan-tuan? Dalam hidup ni kita mohonlah apa yang patut. Ya, Umar minta mati syahid. Allahumma inni as'aluka syahadatan fi sabilika. Allahumma ya Allah, aku mohon supaya aku diberikan syahid, ya, mati syahid di jalanmu. Kemudian dan wafatan dan kewafatan, ya, fi biladi rasulika, dan aku mohon supaya aku diwafatkan, dikebumikan di bumi nabimu. Dua-dua permintaannya diperkenankan tuan-tuan. Tetapi Umar tuan-tuan, sebelum dia dikebumikan tu, sebelum dia wafat, dia cakap dengan Abdullah, nanti ketika jenazah aku dibawa ke rumah Aisyah, minta izin sekali lagi pada Aisyah. Kalau Aisyah kata okey, kebumikanlah sebelah Abu Bakar. Tapi kalau Aisyah kata tak boleh, hantar aku pergi ke kubur sebelah. Kubur sebelah adalah Baqi'. Baqi' ni tuan-tuan dulu dipanggil Baqi' Al-Gharqad. Ya, apa makna Baqi' Al-Gharqad? Kerana ketika Nabi sampai di Madinah, kubur Baqi' itu penuh dengan pokok Gharqad. Pokok Gharqad adalah pokok Yahudi. Ya, Gharqad tu apa tuan-tuan? Ya, Syajaratul Yahud, dia adalah pokok Yahudi, penuh ditanam oleh orang Yahudi. Maknanya Yahudi dah tahu dah tuan-tuan. Sebab itu di kampung-kampung orang Yahudi, di penempatan orang Yahudi di Lubnan, di sempadan Lubnan, ya, sempadan dengan Jordan dan banyak tempat tuan-tuan, termasuk di Jerusalem. Kawasan orang Yahudi ni dia tanam pokok Gharqad. Memang ada pokok Gharqad sampai sekarang. Tuan-tuan boleh Google image saja. Tengok Jewish tree Gharqad, Gharqad, Gharqad. Tuan-tuan boleh tengok dia spesies pokok Gharqad ni macam-macam jenis tuan-tuan. Pokok berduri tuan-tuan, ya. Pokok berduri tu Gharqad, ya, dan ya, dia rimbun biasanya. Dia sesuai untuk dijadikan sebagai tempat berlindung kalau orang nak sembunyi. Seperti mana dalam hadis Sahih Muslim, Nabi kata, ya, tidak akan berlaku kiamat, la taqumus saah, sekali-kali kiamat tidak akan berlaku hatta yuqatilul muslimun al-yahud, sehingga orang-orang Islam memerangi orang Yahudi. Bukan Yahudi memerangi orang Islam. Maknanya kemenangan Allah akan bagi apabila orang Islam yang menyerang orang Yahudi. Sekarang tuan-tuan faham? Ya, pasal apa? Ya, orang-orang Islam mesti berusaha untuk menyerang Yahudi. Bukan Yahudi tunggu, bukan kita defensif, tapi kita kena ofensif juga tuan-tuan. Kita kena attacking juga kadang-kadang. Ya, kita tak boleh defensif sangat, ya, kerana dalam hadis Nabi sebut, hadis yang sahih riwayat Abu Hurairah, tidak akan berlaku kiamat sehinggalah orang Islam yang menyerang dan membunuh orang-orang Yahudi, sehingga orang-orang Yahudi lari bersembunyi di sebalik pokok kayu dan batu, sehingga pokok kayu dan batu berkata tuan-tuan, ya, hatta ya yaqulul hajar awis syajar, ya muslim, wahai orang Islam, ya Abdullah, wahai hamba Allah, fata'al, datang sini, ya, ada Yahudi di belakangku. Maknanya pokok kayu dan batu pun akan bercakap tuan-tuan. Illa Gharqad, melainkan Gharqad, fa innahu min syajaril yahud, kerana sungguhnya pokok Gharqad ini adalah pokok yang melindungi orang-orang Yahudi. Sebab tu Yahudi percaya tak hadis ni? Percaya tuan-tuan, sebab tu dia tanam. Ya, tuan-tuan boleh pergi ke Melbourne tuan-tuan, kawasan penempatan orang Yahudi, ada juga ditanam pokok Gharqad. Ya, di Mumbai ada settlement orang Yahudi, ditanam pokok Gharqad tuan-tuan.
Mana-mana kampung orang Yahudi dia akan tanam, kerana dia percaya pada hadis Nabi. Dia tak percaya pada Nabi, dia tolak Nabi, tapi dia percaya apa yang Nabi sebut. Jadi kalau kita orang Islam ya, yang percaya pada Nabi, lagilah kita kena ikut apa yang Nabi sebut, tuan-tuan. Ya, jadi kita berada di hujung, tuan-tuan. Sekadar tu yang boleh Ustaz sebut, insya-Allah esok kita sambung lagi lah untuk chapter lain pula, tuan-tuan ya. Mudah-mudahan ada manfaat. Tuan-tuan boleh solat 2 rakaat. Nama solat ni isyraq, tuan-tuan ya. Solat isyraq maknanya dah masuk waktu duha ya, tetapi duha afdal nanti ya, tuan-tuan, bagi matahari naik lagi. Yang kita solat ni solat duha juga. Duha di awal waktu namanya isyraq special, 2 rakaat saja, tuan-tuan. Tuan-tuan tak payah buat lebih, 2 rakaat saja. Nanti dah makan, dah naik matahari naik lagi, tuan-tuan. Tuan-tuan buat lagi 2 rakaat ya, duha biasa, tapi pada waktu yang lebih bagus ya. Yang mula-mula ni isyraq, ambil kesempatan 2 rakaat, tuan-tuan, sebelum tuan-tuan pergi minum. Sekadar tu, terima kasih atas perhatian tuan-tuan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.